Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok pasal satu race yang agak pelik, iaitu drag racing. Kenapa saya kata pelik? Sebabnya kereta yang join drag racing ni macam-macam jenis kereta. Daripada kereta elektrik, kepada supercar, kepada hypercar, kepada kereta yang guna jet engine pun ada. Lepas tu ada pula drag racing yang official dan ada pula drag racing yang harap. Jom kita tengok. First kali, drag racing ni format dia sangat simple sebenarnya. Biasanya dua kereta akan duduk bersebelahan antara satu sama lain, dan bila race tu start, dua-dua kereta tu akan pecut dalam straight line dan tengok siapa yang sampai dulu akan menang. Track dia pula memang straight, tak ada corner-corner, tapi driver still kena kontrol kereta dengan baik. Lagi-lagi kalau kereta tu horsepower dia banyak, mesti kereta tu akan slide punya. Jadi memang ada driver yang pakar dalam drag racing ni. Ingatkan jalan lurus senang je kan? Track dia pula tak panjang mana. Biasanya diorang akan race dalam quarter mile ataupun 400 meter. Lepas tu ada juga track yang lagi pendek dalam 300 meter saja. Lepas tu lagi pendek 200 meter pun ada. Jadi untuk orang yang mungkin first time dia tengok drag racing ni, mungkin dia akan rasa boring lah, sebab track dah lah pendek. Lepas tu straight pula tu. Penat-penat datang, tak sampai 10 saat racing tu dah habis. Lepas tu tak ada langgar-langgar pula macam racing biasa tu. Kalau dia rasa macam ni, maknanya dia belum betul-betul faham apa yang cuba dicapai dalam drag racing ni. Drag racing ni sebenarnya antara jenis racing yang paling lama wujud lah, sejak kereta dicipta lagi. Sebab memang logik lah kan, kalau ada dua kereta, kita akan terfikir kereta mana yang lagi laju. Jadi cara paling mudah nak tahu, kita letak je dua kereta ni side by side, lepas tu launch dia dalam straight line. Siapa sampai dulu dia menang. Cuma bila dah lama-lama, sukan drag racing ni dah evolve lah, dan sekarang ni setup untuk drag racing ni sangat canggih. Of course, kalau kita nak buat sendiri pun boleh, tapi ini saya nak cerita yang professional drag racing punya. Jadi first kali sebelum race tu bermula, dua kereta ni akan dibenarkan untuk buat burnouts dulu. Burnouts ni dia macam kita pusingkan tayar belakang tu sampai keluar asap. Sebelum burnout, driver akan lalu dulu dekat atas water box. Dia macam ada laluan air sikit. Tujuan dia untuk buang kotor-kotor dekat tayar tu, bagi lagi senang nak buat burnouts ni. Burnouts ni pula tujuan dia nak bagi tayar tu panas lah. Bila tayar ni panas, dia akan lembut. Dan bila dia lembut, lagi kuat grip dia masa nak launch nanti. Dan bila dah buat burnout ni, driver akan reverse balik lah untuk start. Kalau yang dah level pro tu, memang diorang ada teknik sendiri macam mana nak masuk water box tu. Lepas tu berapa lama nak buat burnouts, berapa kali nak buat burnouts. Jadi diorang ada petua-petua diorang untuk menang drag racing ni. Bila dah selesai burnouts pula, racer ni akan masuk ke stage pre-racing. Pre-race ni tujuan dia nak positionkan kereta masing-masing dekat starting point tu untuk mengelak daripada mengelat. Lagi satu, kereta drag yang power-power ni agak susah sebenarnya diorang nak positionkan kereta tu dengan tepat sebelum racing ni mula. Kalau contoh dekat Formula 1, dekat setiap box tu akan ada line kuning. Kalau dulu kita test JPJ pun, masa naik bukit tu, tayar depan tu kena duduk atas line tu kan. Kalau berundur keluar dari line tu, kira fail, betul tak? Jadi kalau F1, driver kena letak tayar depan tu betul-betul dekat atas line kuning ni. Jadi drag race ni pun sama, tapi dia tak guna line kuning. Biasanya diorang akan guna sistem yang dipanggil Christmas tree. Biasanya Christmas tree ni dia macam satu board yang ada banyak lampu lah. Dan ada juga position sensor untuk detect kereta tu ada dekat mana. Sensor ni pun simple je lah, diorang guna light beam. Jadi kereta ni akan datang dari belakang, dan bila dia langgar light beam sensor yang pertama tu lebih kurang 7 inci daripada starting line, sensor ni akan trigger lampu dekat Christmas tree tadi, dan lampu tu akan menyala. Jadi bila lampu tu menyala, driver tu tahulah yang dia ada 7 inci lagi dekat depan dia sebelum sampai dekat starting line. Kemudian kereta tu akan slow-slow ke depan lagi sampailah sensor kedua trigger lampu satu lagi. Waktu ni kereta tu boleh kata dah stage ataupun dah ready lah untuk start. Dekat sini dia kena duduk diam-diam sampailah lampu start tu menyala. Bila katakan satu kereta dah stage ataupun dah ready, kereta yang satu lagi, lawan dia tu pun kena stage juga dalam masa yang ditetapkan. Kalau satu kereta dah ready tapi lawan dia tu buat-buat lambat, perang psikologi lah katanya, dia akan disqualified sebab buang masa. Okey, dan bila kedua-dua kereta ni dah ready pula, light sequence dia berbeza ikut race tu dekat mana. Tapi yang paling biasa berlaku, lampu kuning dekat Christmas tree tu akan menyala 3 kali, dan lepas tu ada delay sikit sebelum lampu hijau menyala. Delay ni dalam 0.4 saat dia akan berubah-ubah
berubah-ubah lah supaya driver tak dapat agak bila lampu tu nak tukar jadi hijau. Kalau driver dapat agak, ini kira tak aci lah sebab dia boleh praktis dulu. Jadi masa ni reaction time sangat penting. Jadi bila kereta tu dah gerak, ada 3 benda lah yang akan dilihat untuk tengok siapa yang menang. First sekali adalah reaction time. Kemudian masa yang diambil dari start sampai habis dan juga top speed kereta tu. Dan kebiasaannya of course siapa yang sampai hujung dulu dia akan menang. Cuma ada kadang-kadang berlaku kalau reaction time dia sangat cepat tapi kereta dia sampai lambat, dia masih boleh menang kalau semua masa tu ditambah. Cuma benda ni jarang berlaku lah. Dan ada juga kadang-kadang untuk show lah, drag racing ni bukan kata dia nak menang sangat pun, tapi dia just nak test top speed kereta dia berapa dan berapa cepat kereta dia boleh pergi sepanjang suku batu tu. Kalau korang perasan lah, Dom pernah sebut pasal 10 second car. Maknanya dia merujuk kepada kereta yang boleh pergi suku batu dalam masa 10 saat lah. Kalau kereta tu boleh capai 10 saat ataupun kurang, kereta tu kira laju lah. Itu pasal nama dia 10 second car. Kalau korang pernah tengok channel YouTube Kawau contohnya, dia selalu tahu buat drag race dan kadang-kadang je lah dapat kereta yang 10 saat ke bawah ni. Tapi of course lah drag race dia tak official pun. Memang susah nak dapat 10 saat ni. Kira macam level supercar ke atas lah baru boleh laju macam ni. Cuma nak kata betapa gilanya drag car yang proper ni. Pada tahun 79, satu kereta yang guna enjin roket, dia dah pecahkan rekod quarter mile ni dengan masa 3.58 saat saja. Tertinggal jantung dekat belakang Entah macam mana dia buat pun saya tak tahu. Nak bina kereta tu dah satu hal. Lepas tu nak race dengan selamat tu pun satu hal lagi. Sebab G-force tu takut driver tu yang tak tahan. Lepas tu kalau dia dah pecut selaju tu, nak berhentikan balik kereta tu pun bukan senang. Mesti nak kena guna parachute. Siapa dulu pernah tengok Top Gear, mesti korang ingat Richard Hammond pernah accident sebab bawa drag car ni. Nasib baik hidup lagi. Memang sangat bahaya. Dan untuk drag race yang sebenar, kalau ada banyak kereta, dia akan racekan 2 kereta sekali. Lepas tu siapa yang menang akan race lagi kereta lain pula sampailah dapat champion. Kadang-kadang untuk event drag yang besar, sampai 100 kereta lebih join. Dan of course drag race ni memang popular dekat Amerika lah. Dekat negara lain pun ada juga, tapi tak adalah yang beria sangat macam Amerika ni. Sebab dekat sana memang diorang obses dengan enjin yang besar dan siapa yang dapat pergi straight line paling laju. Dan memang sebab drag race ni lah tujuan diorang buat konsep muscle car dulu. Nak corner boleh ke tidak tu lain cerita. Yang penting dekat straight mesti nak laju. Jadi saya ada satu soalan untuk korang ni. Kenapa dekat Malaysia kita tak buat drag race ni? Siapa tahu, komen cepat dekat bawah. Jangan lupa juga tekan butang like dan subscribe. Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.